Tips dan cara sukatan beras dan rebus ketupat supaya cepat masak dan ketupat tu lembut cantik. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Selamat Hari Raya Mok Teh ucapkan untuk semua. Okey, di video kali ini Mok Teh akan kongsikan bagaimana Mok Teh hasilkan ketupat daun kelapa ni. Okey, untuk santapan Hari Raya. Kat sini Mok Teh akan tunjuk tips dan cara bagaimana Mok Teh buat ketupat ni. Ketupat tu menjadi lembut dan cantik, sedap. Okey. Kalau nak tahu lebih detail lagi, okey, jom kita intai apa yang Mok Teh letak dalam menghasilkan buat ketupat yang lembut cantik ni. Okey, bahan yang kita perlu ada daun kelapa yang muda ya. Lepas tu beras, tak kisahlah beras apa okey, beras. Dan terakhir sekali daun pandan. Mesti daun pandan ya untuk mewangikan ketupat kita tu. Okey, sebelum kita masak ketupat, kita buat dululah sarang ketupat tu. Okey. Kita buat dulu ketupatnya. Okey, jom layan. Inilah dia ketupat yang dah dianyam. Okey. Dah banyak anyam tu, kita ready lah ya. Ya, nampak tak? Inilah hasil air tangan suami Mok Teh buat ni. Itulah. Memang dia pandai ayam ketupat ni. Okey. Dan kita sama-sama buatlah. Okey. Saya ambil kamera, dia yang buat. Okey. Bolehlah kan? Okey. Dah Okey, dah banyak dah kita buat tu. Nanti kita akan masukkan beras dalam sarang ketupat ni ya. Okey. Ni ketupat. Sarang ketupat dah siap lah. Okey. Ada lagi satu tu. Okey, dah last lah tu. Okey, inilah hasilnya. Betul lumus buat
sarang ketupat yang akhirnya dah siap lah. Okey, inilah hasil. Okey, hasil sarang ketupat yang dah dibuat oleh suami Mok Teh. Okey, lepas tu okey, kita akan masukkan dalam lubang tu untuk masukkan beras. Okey, beras lah. Pertama kali beras lah kita perlu ya. Tak kisahlah beras apa pun ni. Kalau boleh beras yang apa, yang memang lembut tu lagi sedap sebenarnya. Okey, masukkan. Okey, ni time kita masuk ni kita kena tahu berapa banyak yang kita masuk untuk sukatan setiap sarang ketupat tu. Okey, jangan terlalu banyak tau, nanti takut terlalu keras. Okey, paras-paras dia tu paras bawah tu sikit je, jangan tengah-tengah tau. Tengah-tengah tu dia keras. Okey, antara bawah sikit saja kita penuhkan. Okey, nampak? Ini ketupat bentuk bawang. Okey, nampak? Ni dah isi lah. Okey. Okey, buat masukkan ketupat ni. Beras tu nak kena pandai jangan parah-parah tengah-tengah maknanya sikit saja, 1/3 lebih kurang macam tu lah. Okey, kalau macam kita letak banyak dia boleh keras, kalau kurang dia jadi lembik. Kalau nak cantik lebih kurang paras yang Mok Teh tunjukkan tadi, Mok Teh tunjuk tadi tu. Itulah ya. Okey, lepas tu bersihkanlah, rendam. Okey, masukkan air dalam dalam periuk. Kita kena rendam dia seketika ya, untuk kembangkan beras dalam tu. Okey, ini adalah salah satu tip untuk lembutkan ketupat kita, dan ketupat kita rebus tu okey, cepat masak dan ketupat tu lembut cantik lah. Itu tips dia. Okey, nak kena rendam dia terlebih dahulu. Okey, masukkan air, rendam dulu dalam 2 jam ke 3 jam ke, supaya ketupat tu cepat masak dan menghasilkan ketupat yang lembut. Okey, ni Mok Teh satukan dan Mok Teh simpul ya. Ni tujuan senang nak kalau kita rebus nanti senang nak angkat lah. Maknanya dia dah tersimpulkan. Okey, Mok Teh simpul dalam 5 macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi kalau kita nak angkat tu dia senang. Dia dah tersimpulkan. Kalau tak jenuh nak angkat satu-satu tu kan lambat. Okey. Okey, buat sehingga habis. Orang dulu-dulu macam ni lah cara dia buat kan. Itulah, rajin menganyam ketupat kan. Kalau orang kita sekarang ni main dalam plastik je kan. Taruh dalam plastik tu pun boleh buat cara macam tu. Tapi kalau ada dalam ketupat boleh buat macam ni lah. Kalau pandai anyam lah. Kalau tak pandai anyam boleh masukkan beras dalam plastik, lepas tu tebuk-tebuk lubang, boleh rendam macam biasa, macam buat ketupat ni jugalah. Okey, cuma bezanya dia plastik. Okey, tapi sedap dengan buat sarang dengan daun kelapa yang muda ni lah. Lagi unik dan lagi cantik. Nampak sangat kan suasana hari raya kalau ada ketupat daun kelapa ni kan. Betul tak? Okey, lepas tu simple lah. Simple sehingga habis ya. Lepas tu biarkan, rendamkan ketupat ni sebelum rebus dalam 2 jam ataupun 3 jam. Supaya beras dalam ketupat tu dia kembang. Itu tips atau tujuan untuk lembutkan ketupat, dan ketupat kita senang masak dan tak lama masaknya. Tak adalah terlalu lama. Okey, sebab dia dah lembut, kita dah rendam kan. Okey. Okey, lepas tu untuk mewangikan ketupat kita ni, kita kena masukkan daun pandan lah, 2 helai daun pandan. 2 helai simpulan daun pandan dalam rebusan ketupat nanti. Okey. Ni daun pandan Mok Teh ni pun dah kering dah. Tapi boleh lagi kan. Letak peti ais kan, dia dah macam dah kering sikit. Tapi bolehlah, janji dia boleh menghasilkan bau dia tu. Jadi mewangikan kita punya ketupat. Okey. Inilah hasilnya. Mok Teh dah rendam dalam 3 jam lebih kurang gitulah. Okey, letak atas dapur gas, boleh rebus. Okey, nampak ni dah hampir nak mendidih dah ni. Okey. Sambil-sambil tu rebus daging, nak buat rendang. Itulah biasalah kan. Kalau hari raya tu mesti ada rendang, lodeh, sayur lodeh kan. Itulah lontong. Okey, rebus ketupat. Okey, kalau dah lebih kurang Mok Teh rebus ni dalam 1 jam lebih je, dekat hampir 2 jam juga.
Dah 1 jam setengah gitulah. Dah masak lah. Okay, nampak ni hasil yang Mak Teh dah rebus. Ketupat dia pun dah macam penuh. Dah penuh, memang dah jadilah. Nampak. Inilah hasilnya Mak Teh dah keluarkan daripada periuk yang Mak Teh dah rebus tu. Memang cantik lah. Ni masih panas lagi. Okey, Mak Teh biarkan biar dia sejuk. Nanti esok pagi hari raya dah boleh makan. Okey. Ni hasilnya. Okey, dah sejuk. Mak Teh akan potong. Okey, kita sama-sama kita tengok macam mana hasil yang Mak Teh buat ketupat ni. Isi dia dalam tu memang padat, lembut dan memang cantik lah. Nampak. Okey, Mak Teh potong memang dah jadi, nampak. Tara kan. Cantik dan lembut lah isinya. Tak keras. Memang lembut dan padat lah. Senang je rebus ketupat ni, senang je. Tapi kalau tak tahu, rebus ketupat ni boleh jadi lembik dan keras. Kalau kita tak tahu nak sukatkan dia tu macam mana. Okey, ni kali kedua Mak Teh potong. Okey. Okey, nampak. Ni pun cantik, nampak. Padat, lembut. Memang jadilah ketupatnya. Okey. Sesuai dimakan dengan lodeh, sayur lodeh, lontong lah kan. Lepas tu ataupun rendang ayam, rendang daging. Okey. Inilah dia hasilnya ketupat daun kelapa by Mak Teh. Sedap tau, lembut dia, kenyal-kenyal dia, memang sedap lah. Okey, anda kat luar sana boleh cuba sebab menu ni memang sangat-sangat ringkas. Cuma kita kena tahu cara dia je macam mana kan. Cara macam mana kita nak masuk paras, mana kita nak masuk beras dalam sarang dia tu. Itu je kita kena tahu. Lepas tu cara rebus dia tu kena rendam dulu seketika. Inilah hasil ketupat by Mak Teh. Cantik bukan? Anda kat luar sana boleh buat tau. Okey, masukkan dalam pinggan untuk hidangkan di pagi raya. Sesuai sangat-sangat. Inilah hasilnya. Nanti sebelum nak hidangkan tu, potonglah tali dia tu, berserabut nampak kan. Okey, potong kasih kemas. Okey, nampak. Dah potong kasih kemas tu, bolehlah dihidangkan. Senang apabila kita nak makan, kita potong je kat tengah tu. Itulah hasil okey, ketupat by Mak Teh. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Walaupun penat kan, tapi alhamdulillah, Mak Teh sangat happy sangat dapat berbagi resipi kepada anda semua. Okey, Mak Teh harap anda semua dapat buat dan dapat ikut step by step apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni. Alhamdulillah. Okey, siap juga Mak Teh siapkan. Kepada anda yang baru menonton channel Mak Teh tu, Mak Teh ucapkan selamat datang ke channel Mak Teh, iaitu Mak Teh Channel. Okey, jangan lupa selepas tonton boleh subscribe channel Mak Teh, komen yang membina dan boleh tekan butang loceng tu, gegarkan dia supaya anda tidak ketinggalan dari resipi-resipi terbaru daripada Mak Teh. Akan datang Mak Teh akan kongsi resipi macam mana nak buat sayur lodeh, rendang dan kuah kacang yang sedap, insya-Allah. Okey, sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mak Teh. Salam sayang daripada Mak Teh untuk anda semua. Bye. Assalamualaikum.